Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada profesor-profesor, doktor-doktor, moderator, panel-panel dan semua yang hadir. Terima kasih kerana berada di sini di dalam International Conference on Communication, Management and Humanities 2025. Saya Fazlina Muhammad di sini untuk membentangkan hasil kajian saya bertajuk Implikasi terhadap Filipina menerusi Pivot to Asia, Amerika Syarikat dan ancaman People Liberation Army PLA di Laut Cina Selatan. Rangka kandungan pembentangan saya terdiri daripada latar belakang, kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan, kesimpulan, rujukan dan penghargaan. Latar belakang kajian. PLA telah memberi ancaman terhadap AFP dan menuntut hak di perairan wilayah Filipina di Laut Cina Selatan. Pertikaian menjadi masalah yang serius apabila China telah mengaktifkan wilayah di Laut Cina Selatan sebagai kedaulatannya. PLA mempunyai kelengkapan senjata moden anti serangan. Juga kapal marin, kapal selam generasi baru dan beberapa kapal pengangkut pesawat perang. AFP walau bagaimanapun tidak mempunyai keupayaan ketenteraan yang sebegitu canggih. Tujuan utama Pivot to Asia dilaksanakan adalah untuk membolehkan Amerika Syarikat memainkan peranan yang lebih besar dan berterusan di dalam membentuk hala tuju rantau Asia pada masa hadapan. Objektif kajian ini ialah untuk memfokuskan implikasi terhadap Filipina hasil daripada strategi Pivot to Asia dan ancaman yang semakin meningkat daripada People Liberation Army PLA China di Laut Cina Selatan. Masalah kajian mendapati hubungan rapat dengan Amerika boleh mencetuskan tindak balas lebih agresif dari China, terutamanya melalui PLA yang telah meningkatkan kehadiran dan aktivitinya berhampiran zon maritim yang dituntut oleh Filipina. Dapatan daripada kajian literatur menyatakan bahawa Filipina telah menerima implikasi hasil daripada strategi Pivot to Asia dan ancaman yang semakin meningkat daripada PLA di Laut Cina Selatan. Keupayaan Armed Forces of the Philippines diperkukuh apabila Amerika Syarikat telah lama mempunyai kem tentera dan pasukan marin di penempatan AFP di Laut Cina Selatan. Kajian literatur mendapati kerjasama latihan ketenteraan AFP di bawah Enhanced Defence Cooperation Agreement EDCA telah membawa dimensi baru kepada Pakatan Ketenteraan Amerika Syarikat. Ianya berpunca dari pencerobohan PLA China di Laut Cina Selatan. Ancaman PLA yang menggunakan taktik Grey Zone, pembinaan kemudahan ketenteraan di pulau buatan serta gangguan terhadap kapal Filipina menonjolkan kerentanan Manila. Seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian akan menggunakan pendekatan kualitatif
Melalui kaedah kualitatif, pengkaji telah mengakses maklumat daripada sumber di perpustakaan dan menggunakan kaedah kajian analisis kandungan. Analisis data dilaksanakan secara empirikal di mana maklumat diperolehi melalui temubual pakar, sorotan ke perpustakaan dan disokong dengan sumber internet. Proses analisis akan mengenal pasti dan mencari sumber yang memberikan maklumat fakta dan kajian mendalam mengenai pakar tentang sesuatu persoalan kajian. Perbincangan satu akan memfokuskan kepada hubungan keselamatan Filipina dan Amerika Syarikat. Krisis maritim di antara AFP dan PLA telah mendorong Manila untuk mewujudkan hubungan ketenteraan yang lebih kukuh dengan Amerika Syarikat. Kormarin Amerika Syarikat terlibat di dalam misi HADR yang telah membantu rakyat Filipina yang dilanda taufan Haiyan. Menerusi EDCA, Amerika Syarikat mendapat akses di pengkalan AFP yang membolehkan bantuan disalurkan dengan segera sekiranya berlaku konflik di Laut Cina Selatan yang boleh mengancam Filipina. Seterusnya, perbincangan dua iaitu ancaman PLA terhadap Filipina. Pertikaian yang berpusat di sekitar 50 pulau kecil dan terumbu di Kepulauan Spratly. PLA telah menduduki kepulauan di Mischief yang di dalam zon ekonomi eksklusif. China menjadi semakin yakin apabila Amerika Syarikat tidak menyebelahi pertikaian di Kepulauan Spratly. Amerika Syarikat juga telah menarik balik anggota tentera laut dari Subi Reef secara berperingkat. Laut Cina Selatan menyimpan sumber tenaga di dasar lautan dan lebih 4.5 trilion perdagangan global telah melalui laluan air strategik setiap tahun. China melihat kawalan di Laut Cina Selatan sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi dengan menguasai aspek ketenteraan. Dapatan dan perbincangan tiga akan memfokuskan implikasi terhadap Filipina melalui pivot to Asia dan ancaman PLA di Laut Cina Selatan. Beijing bertegas bahawa sejak 1970-an, Manila telah menduduki pulau-pulau di mana China mempunyai kedaulatan. Implikasinya, tuntutan China di dalam Nine Dash Lines adalah tidak berasas di bawah UNCLOS. Krisis di Reed Bank telah menjadi topik panas di dalam mesyuarat ASEAN. Implikasinya, Natalegawa berjanji untuk menjadikan China bertanggungjawab terhadap krisis di Laut Cina Selatan, di mana China perlu bekerjasama untuk perbincangan yang terhenti sejak sekian lama. Dakwaan bahawa masalah rasuah di dalam AFP membuktikan wang yang diperuntukkan kepada Kepulauan Spratly akhirnya hanya memenuhi poket pegawai kanan Filipina. Implikasinya, pendedahan itu menyebabkan bekas ketua AFP itu membunuh diri. Berikut merupakan kesimpulan kajian. Filipina berdepan cabaran PLA yang agresif di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan melalui tuntutan Beijing menerusi Nine Dash Lines.
Kajian ini telah menonjolkan hegemoni strategi pivot to Asia yang berjaya mengukuhkan keupayaan cegah rintang di Laut Cina Selatan. Kesimpulannya, walaupun pivot to Asia telah memberi kelebihan strategik kepada Filipina, negara itu perlu mengimbangi dasar luarnya dengan tidak terlalu bergantung kepada satu kuasa. Sebaliknya, menggalakkan kerjasama serantau secara multilateral bagi menjamin kestabilan di Laut Cina Selatan. Seterusnya, ini adalah senarai beberapa rujukan untuk kajian ini. Sebagai penutup, terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam penerokaan kajian ini.